Seperti mana yang kita baca dan diviralkan baru ini, dan juga sesiapa yang menonton dalam Jom Channel, ya, wawancara bersama dengan Wabi Khalid Samad, saya mengikuti sepenuhnya apa yang disebut oleh mantan Menteri Wilayah Persekutuan yang juga pengarah komunikasi amanah, di mana sepanjang wawancara itu beliau masih lagi konsisten, ya, istiqamah untuk membawa Pakatan Harapan bersama dengan Grand Coalition, ya, terutamanya melibatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini yang kita dapat kesimpulan daripada seluruh wawancara yang kita ikuti, ya. Jadi betul lah, ya, beliau seorang yang konsisten bahawa Pakatan Harapan memerlukan lagi kerjasama daripada Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jangan lupa subscribe, ha. Ingat, ha. Subscribe, ha. Okey, ini yang saya nak ulas. Bukan itu saja, bahkan beliau menyatakan bahawa kita tidak seharusnya terlalu emosi apabila menentang, ya, kerjasama bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Saya pun tak faham apakah kita menolak Tun Dr. Mahathir Mohamad itu kerana emosi ataupun kerana ada fakta, ataupun ada sebab-sebab yang tertentu menjadikan kita menolak, ya, Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk berada bersama di dalam Pakatan Harapan. Saya percaya bahawa Wabi Khalid Samad, orang yang begitu lama dalam politik, ya, tahu tentang strategi, tentang muslihat, tipu helah politik, ya, berkenaan dengan bermacam-macam lah berkenaan dengan politik. Beliau orang yang lama, kerana beliau dulu dalam PAS pun, ya, bersama dengan PAS, kemudian bersama dengan Amanah. Bahkan beliau menyertai Amanah pun kerana pilihan politiknya, keputusan politiknya, ya, untuk keluar daripada PAS atas prinsip tidak bersetuju dengan PAS. Okey, itu atas prinsipnya, ya. Jadi atas prinsip yang sama jugalah, maka keadilan sekarang ini, bukan daripada awal, ya, apabila berlaku suatu perkara yang kita lihat tidak lagi wajar, ya, terutamanya bagi keadilan untuk bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, maka kita memutuskan, ya, untuk tidak lagi mahu Tun Dr. Mahathir Mohamad ini dibawa ke dalam Pakatan Harapan, ya. Itu pun bukan disebabkan oleh keadilan yang membuat keputusan sedemikian, ya. Kalau tuan-tuan lihat, yang menyuarakan untuk menolak bersama dengan Pakatan Harapan ini adalah daripada mulut Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri. Ya. Dalam bulan 6, tak salah saya, dalam mesyuarat Majlis Presiden, beliau secara jelas menyatakan bahawa beliau tidak mahu lagi terlibat dengan Pakatan Harapan. Ya. Beliau tidak mahu lagi terlibat dengan Pakatan Harapan. Bahkan beliau dalam kenyataan yang menyatakan beliau tidak mahu lagi kerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum kenyataan beliau itu dikeluarkan, dinyatakan oleh Datuk Mahathir Mohamad, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri tidak pernah menyatakan, ya, untuk menolak Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tiba-tiba apabila keadilan, ya, keadilan tidak bersetuju menamakan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri sekiranya mandat ini dikembalikan, maka disitulah awalnya keluar komen daripada Dr. Mahathir Mohamad bahawa beliau tidak lagi boleh bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sombong amat. Ya. Oleh kerana keadilan menolak beliau sebagai calon Perdana Menteri, maka Dr. Mahathir menyatakan bahawa tidak ada lagi kerjasama dengan Parti Keadilan Rakyat. Ya. Dr. Mahathir kata beliau hanya boleh bekerjasama dengan Amanah dan juga bekerjasama dengan DAP kerana keadilan menolak pencalonan beliau sebagai calon Perdana Menteri. Atas alasan itu, maka Tun menyatakan bahawa tidak ada lagi kerjasama dengan Anwar Ibrahim dan juga keadilan. Sedangkan kita tahu Anwar Ibrahim adalah pengerusi Pakatan Harapan dan juga sekarang ini adalah ketua pembangkang. Ya.
Jadi beliau sendiri tidak mahu bekerjasama dengan Anwar, beliau sendiri tidak mahu bekerjasama dengan keadilan. Mana mungkin, ya, mana mungkin Wabi Khalid Samad menyatakan dalam wawancaranya, menyatakan bahawa Anwar tak mahu berjumpa dengan Tun. Ini yang saya pelik. Bagaimana keluar daripada mulut Wabi Khalid Samad? Ini yang saya pelik. Bagaimana keluar daripada mulut Wabi Khalid Samad? Beliau menyatakan Anwar tidak mahu jumpa dengan Tun. Mungkin setelah Tun sendiri memutuskan untuk tidak bersama dengan keadilan, tidak bersama dengan Pakatan Harapan, selepas itu tidak ada keperluan Anwar untuk bertemu dengan Tun. Takkanlah kita yang orang tak mahu jumpa dengan kita dah menyatakan tidak mahu bersama kita, kita terhegeh-hegeh nak jumpa dengan dia. Ya, apatah lagi orang itu orang yang banyak salah dosanya kepada Pakatan Harapan. Benar juga ya. Ya, jadi saya merasa kenyataan Wabi Khalid Samad itu tidak adil. Ya. Beliau salah seorang daripada pimpinan daripada Pakatan Harapan yang telah lama berjuang susah senang bersama dengan kita. Yang mana mungkin beliau boleh menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri tidak mahu berjumpa dengan Mahathir Mohamad. Ya. Bahkan saya lihat ada juga kenyataan mengatakan, oh kita dah beri mandat lama dengan Anwar Ibrahim, cari number semua, tak dapat-dapat. Ya. Bila lagi nak dapat apa semua. Jadi saya rasa ini kenyataan yang mempersenda atau memperlekehkan, ya, Ketua Pembangkang yang berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan mandat rakyat, ya. Untuk meletakkan kamu kembali menjadi kerajaan, untuk meletakkan kamu kembali menjadi menteri, ya. Anwar Ibrahim tidak ada apa-apa. Sebab itu dalam kerajaan Pakatan Harapan dulu Anwar Ibrahim tidak jadi menteri. Yang jadi menteri adalah kamu, ya. Dalam Parti Amanah boleh katakan hampir 100% semuanya jadi menteri dan juga timbalan menteri. Hampir 100%. Ya, dilantik oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi sepatutnya mereka lah yang bersungguh-sungguh untuk mengembalikan semula mandat rakyat ini. Ya. Tetapi bila amanah ini diberikan kepada Anwar Ibrahim, maka apa yang kita nak pekaikan segala tindakan Anwar Ibrahim ini untuk mendapatkan sokongan untuk mengembalikan mandat rakyat ini. Ya. Kenapa kita nak fikirkan, oh kenapa dah 2-3 kali tak jadi-jadi, ada nambah tak jadi-jadi. Takkan Wabi Khalid Samad tidak ada mendapat taklimat dalam Majlis Presiden di mana setakat mana usaha yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat dan apa halangan yang beliau terpaksa hadapi. Bukan sikit-sikit beliau terpaksa berdepan dengan istana. Bagaimana halangan-halangan yang terpaksa beliau hadapi dan beliau tidak pernah putus asa. Seolah-olah kalau kita lihat, oh Anwar ini orang yang bagi tu kemarut nak jadi Perdana Menteri. Ya? Sedangkan kamu, Majlis Persatuan Harapan sendiri, memberikan mandat kepada beliau selaku pengurusi Pakatan Harapan untuk mendapatkan kembali mandat rakyat yang telah dirompak ini. Tetapi Anwar Ibrahim tidak mengatakan bahawa beliau akan pastikan, ya, mandat ini dikembalikan dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Ya, beliau kata beliau akan berusaha dan dalam masa yang sama beliau menasihati semua parti di dalam Pakatan Harapan supaya buat kerja menghadapi pilihan raya. Itu yang lebih penting, ya, menghadapi pilihan raya, membuat persiapan untuk menghadapi pilihan raya itu lebih penting kerana apa pun yang berlaku, ya, terhadap kerajaan ini, pilihan raya itu tidak dapat dielakkan dalam masa yang terdekat. Sama ada Perdana Menteri berjaya dijatuhkan ataupun akan diangkat Perdana Menteri yang baru, pilihan raya terpaksa juga akan dihadapi. Maka persiapan perlu dibuat. Dan kalau kita dapat kembali ke mandat rakyat ini sebelum PRU yang ke-15, itu adalah bonus bagi kita. Kerana kita akan menghadapi pilihan raya dalam keadaan kita tidak tertekan, kita menjadi kerajaan. Ya, ada kelebihan. Apabila kita menghadapi pilihan raya dalam keadaan kita jadi kerajaan berbanding kalau kita menghadapi pilihan raya dalam keadaan kita pembangkang. Ya. Apatah lagi itu adalah satu usaha yang diwajibkan bagi setiap pimpinan dalam Pakatan Harapan. Ya. Jangan kita letakkan tanggungjawab ini semata-mata kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian bila beliau gagal dalam salah satu usahanya, kita cuba memperlekehkan, ya, dan kita cuba ubah reset balik, ya, politik kita. Sebagaimana kita tahu bahawa mandat, ya, yang perlu untuk kita kembalikan, untuk kita dapatkan kembali ini adalah keputusan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Sehingga hari ini, ya,
belum lagi ditarik balik. Bermakna mandat yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu masih lagi relevan, ya, belum ditarik balik dan tidak ada keperluan untuk kita berbincang tentang strategi-strategi yang lain. Sedangkan apa yang kita mahukan, ya, apa yang kita minta Datuk Seri Anwar Ibrahim usahakan bersama, ya, masih lagi belum mencapai kejayaan. Maka mengapa ada suara-suara, ya, yang rasa kita seolah-olah berputus asa, maka kita perlu cari jalan yang lain, dan jalan yang kita pilih itu adalah satu jalan yang saya rasa tidak masuk akal, di mana kita nak tarik kembali orang yang memusnahkan Pakatan Harapan ini bersama untuk memperkuatkan kembali Pakatan Harapan, ya. Jadi saya rasa bahawa apa yang disebut oleh Wabi Khalid Samad mengatakan tidak perlu emosi untuk, ya, menentang kemasukan Tun Dr. Mahathir ke dalam Pakatan Harapan ini, saya rasa satu tuduhan yang tidak betul, ya. Kita bukan bertindak dengan emosi, bahawa bahkan beliau sendiri pun tahu, beliau sendiri berada dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan, beliau tahu apa tindak tanduk Tun Dr. Mahathir, beliau sendiri berada dalam kabinet, beliau lebih tahu, ya, apa yang Tun Dr. Mahathir lakukan selaku Perdana Menteri selama 22 bulan di bawah kerajaan Pakatan Harapan, ya. Jadi tak payahlah Wabi Khalid Samad cuba untuk mengelirukan kita semua, ya, atas alasan kita kena bersatu, kita kena rapatkan semula seperti mana dahulu-dahulu kerana untuk memperkuatkan Pakatan Harapan, ya. Kalau kita bersatu sekuat mana pun, kalau berlegar di kalangan Pakatan Harapan ini, maka kita tidak akan ke mana-mana, ya. Apa tujuan dan juga apa matlamat kamu untuk membuat keputusan bahawa Pakatan Harapan mesti mendapatkan mandat rakyat sekiranya kamu mengatakan bahawa Pakatan Harapan tidak boleh berhubung atau mendapatkan kerjasama daripada mana-mana politik di luar daripada Pakatan Harapan. Kalau kamu memberikan tugas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, memberikan amanah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan kembali mandat rakyat, maka mahu tak mahu, kamu kena bersetuju bahawa kerajaan Pakatan Harapan, Pakatan Harapan yang ada sekarang ini mestilah mendapat sokongan daripada parti-parti di luar daripada Pakatan Harapan, sama ada daripada GPS, UMNO, PAS, ya, dan termasuk juga parti-parti yang dulu bersama kita, Barisan dan juga Parti Pejuang, ya. Jadi kalau mereka tidak mahu bersama, itu terpulang kepada mereka. Apa yang penting, usaha naklah dilakukan. Siapa yang nak bersama dengan kita, yang yakin dengan kepimpinan yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, ayo, boleh bersama. Kita bukan mengajak mereka masuk parti kita. Kita bukan mengajak mereka masuk parti Keadilan, DAP atau Amanah. Apa salahnya sekadar memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Mantap. Kalau kamu yakin, ya. Kerana kalau kamu harapkan tawaran, ya, ataupun apa-apa yang dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka sudah pasti kamu tidak akan perolehinya. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan orang yang boleh menjual prinsipnya, ya, hanya untuk menjadi Perdana Menteri. Ya, beliau boleh menjanjikan berbagai-bagai tawaran sebagaimana Mohidin sebelum ini menjanjikan bermacam-macam, ya, seperti mana kita dengar dalam klip audionya. Kalau ini yang kamu harapkan Datuk Seri Anwar melakukan, maka kamu lupakan saja untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Bagi kami, ya, tugas dalam mendapatkan kembali mandat rakyat itu adalah tugas yang wajib kami laksanakan, dan amanah itu, ya, diberikan kepada kepimpinan Pakatan Harapan. Kami di bawah, ya, akan terus fokus tumpu kepada persiapan menghadapi pilihan raya. Kalau kami ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kembali mandat rakyat ini dengan apa cara sekalipun, selagi ianya, ya, bertepatan dengan undang-undang dan juga perlembagaan, maka itu merupakan bonus bagi kami. Sekiranya kami gagal, kami tidak perlu kecewa kerana kami telah bersedia menghadapi pilihan raya. Jadi mengapa ada suara-suara yang seolah-olah lupakan saja dapat mandat rakyat, kita kembali ambil tun bersama dengan Pakatan Harapan. Saya rasa ini satu cadangan yang amat tidak masuk akal,
ya, satu cadangan daripada orang yang bankrupt idea, ya, satu cadangan daripada orang yang tidak pernah belajar sejarah, ya. Sebagaimana kita tahu bagaimana kita nak bagi sama dengan parti pejuang yang ditubuhkan. Sewaktu mula-mula ditubuhkan pun, ya, Dato' Mahathir kata apa? Bahawa parti pejuang ini bukan daripada Pakatan Harapan, bukan parti yang bersama dengan Pakatan Harapan, bukan parti yang bersama dengan Perikatan Nasional. Itu yang dinyatakan oleh Dato' Mahathir Mohamad. Bermakna parti pejuang bukan daripada Pakatan Harapan, bukan daripada Perikatan Nasional. Maka sekiranya berlaku pilihan raya, kita kalau terima parti pejuang ini, kita akan berbahagi kerusi dengan mereka. Dan bayangkan sekiranya mereka menang, mereka boleh pilih mana-mana parti yang mereka nak lompat. Sebab mereka dah nyatakan bahawa parti pejuang ini bukan Pakatan Harapan dan juga bukan Perikatan Nasional. Yang kita gila-gila, tergeh-geh sangat, ya, mengajak dia masuk dalam Pakatan Harapan ni sebab apa? Sebab apa? Mereka sendiri pun dah nyatakan, ya, mereka nak bersendirian. Ya. Bukan PH, bukan PN. Maka biarkan kepada mereka. Mereka nak sokong PH pun boleh. Mereka nak sokong PN pun, itu masalah mereka. Tetapi untuk dijadikan gabungan ataupun Grand Coalition ini, maka saya rasa amat tidak masuk akal sama sekali. Ya. Kita sudah cukup kuat dengan 3 parti yang ada. Ya. Dan kita sudah belajar sejarah satu ketika dahulu. Suatu kita dalam Pakatan Rakyat, di mana PAS, ya, PAS ketika itu bersama dengan Pakatan Rakyat membuat keputusan keluar daripada Pakatan Rakyat. Mula-mula PAS memutuskan hubungan dengan DAP. Ya. Kemudian PAS memutuskan hubungan dengan Keadilan. Ya. Seterusnya Pakatan Rakyat. Dan pada ketika itu, kalau tuan-tuan masih ingat, ya, pada ketika itu tuan-tuan masih ingat, di kala kita membuat keputusan memutuskan hubungan dengan PAS setelah PAS membawa diri, ketika itu Azmin Timbalan Presiden Keadilan yang juga Menteri Besar Negeri Selangor pada ketika itu terus menjalinkan hubungan dengan PAS, di mana Azmin tidak memecat esko-esko PAS, malahan memberikan kerjasama kepada esko-esko PAS ini dan sentiasa memberikan kenyataan-kenyataan seolah-olah, ya, seolah-olah Azmin ini masih lagi mahu bersama dengan PAS. Ya, banyak program-program PAS juga dilayan dengan begitu baik sekali oleh Kerajaan Selangor. Walaupun ketika itu PAS mengumumkan tidak ada kerjasama dengan Keadilan, tidak ada kerjasama dengan Pakatan Rakyat. Tetapi Azmin berbaik-baik dengan PAS. Jadi suasana ini, keadaan itu patutnya kita jadikan pengajaran. Ya, bagaimana Pakatan Rakyat ketika itu amat susah. Dalam keadaan amat susah kerana ada di kalangan pimpinan, ya, Azmin, Timbalan Presiden Keadilan, yang memberikan muka kepada PAS, yang masih mahu PAS. Ya, jadi suasana ini berlaku sekarang ini. Ya, di dalam Pakatan Harapan, di mana ada pimpinan Pakatan Harapan yang masih lagi memberi muka kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sedangkan Mahathir sendiri menarik diri daripada Pakatan Harapan. Mahathir sendiri menyatakan tidak ada kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Ya? Mengapa kita nak tarik lagi orang tua ni? Sebagaimana Azmin tarik PAS. Ketika Azmin tarik PAS dulu, ya, termasuk habis kali Samad pun berbunyi. Ya, mengapa perlu ada lagi nak layan PAS? Ramai pimpinan amanah ketika itu mendesak Menteri Besar Selangor buang esko-esko PAS kerana PAS dah keluar di Pakatan Rakyat. Waktu itu mereka marah apabila Azmin berpolitik sedemikian rupa. Tetapi sekarang ni siapa yang berpolitik sedemikian rupa? Inilah yang sepatutnya kita fikirkan kembali, ya. Bagaimana kita bukan bertindak secara emosi, kita bertindak dengan secara fakta. Faktanya jelas, ya, iaitu Mahathir Mohamad sendiri tidak mahu bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Mahathir Mohamad sendiri tidak mahu bersama dengan Pakatan Harapan. Ya, Parti Pejuang sendiri mengesahkan bahawa partinya tidak ada kena-mengena dengan Pakatan Harapan, tidak ada kena-mengena dengan Perikatan Nasional. Maka apa perlunya kita bersusah payah nak sebut tentang Grand Coalition dan sebagainya, ya? Sedangkan matlamat asal kita untuk mendapatkan mandat rakyat ini semakin kita lupakan, ya. Kalau kamu tidak dapat membantu usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim,
sekurang-kurangnya kamu jangan sama sekali cuba ya memberi tekanan ataupun menjejaskan ataupun menjadikan orang hilang kepercayaan di atas usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Ya. Kalau mereka menyatakan, oh sudah-sudahlah Anwar nak bagi sama dengan UMNO, cuba sebut kepada kita, ya, siapa pimpinan UMNO yang disahkan oleh Anwar ya untuk mendapatkan kerjasama. Tidak ada, cuma ada persepsi. Konon-kononnya Anwar menjalinkan kerjasama dengan Najib, Anwar menjalinkan kerjasama dengan Zahid Hamidi, ya, dan beberapa pimpinan. Sokongan sampai sekarang tidak ada siapa yang tahu siapakah yang cuba diperolehi oleh Anwar Ibrahim untuk memberikan sokongan kepada beliau untuk mendapatkan kembali kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Yang kita peliknya bila Anwar sebut sikit tentang sokongan daripada UMNO, kita bukan main bising, ya. Tetapi bila Tun Dr. Mahathir ya secara terang, jelas dan nyata bersama dengan Tengku Razali berada dalam satu PC secara terbuka, ya. Tidak ada siapa pun yang nak menegur Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya. Adakah anda pernah tengok Anwar Ibrahim mengadakan PC bersama Najib? Adakah anda pernah tengok Anwar Ibrahim mengadakan PC bersama Zahid Hamidi? Tetapi Tun Dr. Mahathir mengadakan PC, ya, sidang akhbar sebelah menyebelah dengan Tengku Razali. Siapa Tengku Razali? Adakah orang tidak berparti? Tengku Razali adalah pemimpin UMNO, ya, tokoh UMNO. Sekarang ini dilantik sebagai salah seorang daripada penasihat parti UMNO, pernah bertanding untuk jawatan Presiden UMNO. Ini yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir, pemimpin UMNO. Tapi ada orang tegur Mahathir? Tak ada. Tapi kenapa serangan ini ditujukan kepada Anwar Ibrahim? Ya? Di sini kita menyatakan bahawa Khalid Samad ini sebenarnya yang terlalu emosi. Ya? Mungkin terlalu tegar dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebab kita tak tahu. Ya? Saya jarang nak sebut tentang Wadi Khalid Samad ini. Tetapi bila beliau menyatakan ya, kata-kata yang tidak betul, ya, mengatakan kita tolak Tun ni kerana emosi, benci semata-mata. Kalau kerana emosi, ya, daripada sebelum PRU 14 dulu pun kita tak terima Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kalau kerana emosi, ya, kalau kerana emosi, kita takkan terima Tun Dr. Mahathir Mohamad daripada awal sebelum PRU 14 yang lalu. Kalau nak kira daripada segi emosi. Tetapi kita tolak dia bila? Setelah langkah syaitan berlaku. Setelah Tun Dr. Mahathir Mohamad itu meletakkan jawatannya tanpa berbincang dengan pimpinan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Setelah itu kita hilang sama sekali kepercayaan kita kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad ini. Jangan sebut Anwar tidak mahu jumpa Tun. Jangan sebut Anwar tidak mahu memberi kerjasama dengan Tun. Semua tahu, ya, siapa orang yang menunggu depan rumah Tun Dr. Mahathir sewaktu Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan. Siapa menunggu seperti orang minta sedekah, ya, duduk di depan rumah Tun sampai Tun tak nak jumpa. Ya, kita tahu. Mereka berkumpul, Lim Joeng, Mak Sabu, Kak Wan, Datuk Seri Anwar Ibrahim datang ke rumah Tun Dr. Mahathir. Setelah kerajaan kita jatuh, ya, hampir dijatuhkan. Ketika itu, cuba untuk bertemu dengan Tun. Mengapa dia tak jawatan sebagainya? Mula-mula Tun tak nak jumpa. Ya, tak nak jumpa. Dan sekali Kak Wan sendiri naik juga, masuk, jumpa dengan Tun. Ya. Dia tak syarat. Masuk seorang-seorang. Jumpa Goeng seorang-seorang. Jumpa Mak Sabu. Tak mau jumpa ramai-ramai. Begitu keras sekali Tun melayan tetamu datang ke rumah dia. Ketika itu, ketika dia telah tak jawatan. Apakah kita lupa sejarahnya bagaimana pimpinan Pakatan Harapan dilayan begitu buruk sekali oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Setelah dia kita angkat jadi Perdana Menteri, dia letak jawatan, kemudian layan pimpinan kita seperti barua-barua di depan rumah dia. Ya? Lama tunggu depan rumah dia, dia tak nak jumpa. Akhir sekali Kak Wan sendiri naik atas, ya, sebab dia timbalan Perdana Menteri. Dia kena jumpa bekas Perdana Menteri yang letak jawatan. Kak Wan naik jumpa dengan Tun. Akhirnya Tun terpaksa terima dengan syarat jumpa dengan dia seorang-seorang. Tak mau jumpa ramai-ramai. Apa masalah tak mau jumpa ramai-ramai? Apa yang dia perkatakan dengan seorang-seorang ini? Tetapi mengapa bila dia jumpa dengan Haji Hadi, Zahid, dengan Muhyiddin, dalam satu rumah yang kita lihat dalam gambar, boleh mereka berbincang ramai-ramai? Mengapa Tun boleh bincang ramai-ramai? Kenapa nak jumpa pimpinan Pakatan Harapan yang ada 3 parti ketika itu? Keadilan, DAP, Amanah. Kenapa nak jumpa seorang-seorang? Apakah kamu tidak ikhlas untuk berbincang?
Apakah kamu tidak ada keupayaan, tak mampu berdepan dengan 3 pemimpin ini? Ya, apa yang ada pada niat kamu ketika itu? Ya, kecuali kamu ada niat untuk melakukan satu perkara yang curang dan juga untuk mengkhianati Parti Harapan. Dan tekaan kita betul. Ya, setelah itu beliau mencadangkan beliau nak jadi Perdana Menteri di bawah kerajaan perpaduan. Ini yang sebenarnya. Ya, ini yang sebenarnya. Dan didedahkan sendiri oleh pimpinan-pimpinan Bersatu sendiri. Ya. Dan kita pun dah dengar sebahagian daripada audio-audio dia. Ya. Mengatakan secara jelas, Mahathir kata, saya pun tak suka DAP, saya pun tak suka Anwar Ibrahim. Ini daripada mulut Mahathir. Ya. Kalau kita nak keluar pun, bukan masa, tunggu dulu, sabar dulu. Bermakna, kalau dia beritahu pimpinan Bersatu, nak keluar dari PS, suruh sabar dulu, bermakna memang ada niat nak keluar. Cuma bukan waktu itu. Dia tidak setuju waktu itu. Dia nak keluar bila dia dapat sokongan dah kuat. Bila dapat sokongan kuat, dia akan keluar. Dan dia akan wujudkan kerajaan perpaduan. Ini niat sebenar Mahathir Mohamad. Dan ini, helah Mahathir Mohamad ini, dapat dihidu dan dibaca oleh Anwar Ibrahim. Kerana Anwar Ibrahim ini bukan baru kenal Dr. Mahathir Mohamad. Beliau berduduk bersebelah Mahathir Mohamad berbelas tahun sebagai Timbalan Perdana Menteri. Beliau tahu politik Mahathir Mohamad ini. Sebab itu jangan heran, ya, jangan heran sama sekali Parti Keadilan Rakyat dengan tegas menolak Dr. Mahathir Mohamad untuk dibawa masuk ke dalam Parti Harapan. Kalau tak beri sokongan pada Anwar Ibrahim untuk jadi menteri pun tidak ada masalah. Ya, kami Parti Keadilan bukan hanya berjuang untuk mengangkat pemimpin kami sebagai Perdana Menteri semata-mata. Ya, kami berjuang adalah untuk menjadikan pemimpin kami seorang Perdana Menteri yang ada prinsip dan juga maruah yang tidak boleh dijual beli. Ya. Kesilapan Tun adalah beliau ingat Anwar Ibrahim ini seperti kuli Tengku Razali yang boleh diperbodohkannya berkali-kali sampailah ke saat ini. Ya. Sampailah ke saat ini kuli, ya, masih lagi dibuli-buli oleh Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Tapi kita tahu sekarang ini siapa yang kena kencing. Siapa yang kena kencing antara kuli dengan Mahathir. Ya, kita dah tahu. Biarkan dia mereka berdua. Keduanya memang tidak jujur. Bukan untuk rakyat. Semuanya untuk kepentingan diri mereka. Ya, semuanya untuk kepentingan diri mereka. Ya. Jadi kita dapat lihat bahawa apa yang disebut oleh Khalid Samad sepanjang dalam Jom Channel, ya, yang beliau media yang beliau kongsi, ya, banyak yang mengelirukan, ya, banyak yang tak betul, ya, andaian beliau, ya, cuba nak pertahankan Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya, atas alasan bahawa jangan lagi percaya kepada UMNO. Ya, UMNO katanya telah kencing Anwar Ibrahim. Kenapa pula UMNO kencing Dr. Anwar Ibrahim? Adakah kerana tidak mendapat sokongan majoriti dalam undian bajet maka kita katakan UMNO kencing Anwar Ibrahim? Kenapa kita tak katakan bahawa UMNO kencing Parti Harapan? Ya, UMNO kencing Parti Harapan. Semenjak bila kita menang undian bajet ni? Sejak bila? Semenjak kita jadi pembangkang, tak pernah menang pun. Kalau kita menang, kita dah lama jadi kerajaan. Jadi pelik apanya kalau kita UMNO tidak memberi sokongan dan kita kalah dalam bajet. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat memberikan tekanan kepada kerajaan yang ada. Ya, sekurang-kurangnya kita memberi tekanan kepada mereka. Kenapa kita nak perlekehkan? Adakah kerana UMNO tak sokong bajet, tidak bersama kita, menentang bajet, maka kita kata UMNO kencing Anwar Ibrahim? Apa kaitan? Ya, apa kaitan? Sebab UMNO pun dia ada pendirian mereka tentang bajet. Parti Harapan pun ada pendiriannya tentang bajet. Ya. Soal SD untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa kaitannya dengan bajet? Ya. Ini perkara yang berbeza. Untuk menjatuhkan satu Perdana Menteri di dalam Parlimen dan juga di luar Parlimen, kita tak tahu kaedah mana yang boleh digunakan. Kaedah mana yang paling baik untuk digunakan dan kaedah mana yang paling diutamakan ataupun diguna pakai. Kita tahu dalam Parlimen ada dua cara. Pertama, undi tak percaya ataupun undi percaya. Ataupun satu lagi, tolak bajet. Kedua, satu telah berlaku. Ya, tolak bajet maka telah pun diluluskan. Ya, bila kita dapat hanya 108 dan Kerajaan Perikatan Nasional pun dapat 111. Ya, telah pun dah berlalu. Yang tinggal lagi
Di parlimen ini adalah usul percaya ataupun usul tidak percaya. Itu pun kita tak yakin. Ya, speaker akan bawa usul percaya ataupun usul tidak percaya ke dalam parlimen. Seperti mana keberanian speaker Don Perak. Ya, itu pun kita tidak yakin. Tapi masih ada satu jalan di parlimen, iaitu usul percaya ataupun usul tidak percaya. Dan ada di luar sana, di luar parlimen adalah melalui sokongan individu-individu ataupun melalui akuan-akuan bersumpah di beberapa ahli parlimen. Ini juga mematuhi perlembagaan. Ini juga yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Melalui SD mengumpulkan sokongan daripada ahli parlimen. Jadi kita tak tahu kaedah mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan gunakan. Dan kaedah mana yang berjaya. Dan kalau gagal, apa masalahnya? Kalau gagal, kita kembali kepada status quo. Iaitu sebagai satu pembangkang, di mana pembangkang ini adalah pembangkang yang mendapat majoriti rakyat sebenarnya. Sejarah dalam dunia, parti yang mendapat majoriti rakyat menjadi pembangkang. Nak buat macam mana? Ya, nak buat macam mana? Salah kalau orang tua tu. Kenapa masa kerajaan PH jatuh, kita salahkan orang tua ni? Kenapa bila nak ambil mandat rakyat, kita nak salahkan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sepatutnya kita salahkan orang tua ini. Dia sebagai pemimpin. Dia sebagai Perdana Menteri ketika itu. Ya? Dia sebagai pengurusi Pertahanan Harapan ketika itu. Bagaimana begitu cuai sekali. Ya? Sehingga jatuh kerajaan ini. Kecuaian dia. Ya? Orang kata Mahathir ini bijak politik apa macam tu. Ya? Kecuali beliau bijak berpolitik, ya, untuk cuba menjatuhkan, ya, ataupun menghancurkan Pertahanan Harapan. Beliau nakkan sebuah kerajaan yang bukan kerajaan Pertahanan Harapan, tetapi kerajaan perpaduan di mana beliau sendiri nak jadi Perdana Menteri. Tetapi perancangannya itu gagal. Ya. Perancangan itu gagal kerana telah disailang oleh Muhyiddin Yassin. Beliau nak jadi kerajaan perpaduan, gagal. Maka kesempatan itu diambil oleh Muhyiddin Yassin dan juga Azmin, ya, untuk menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kalau nak katakan, Wabi Khalid Samad kata kalau digabungkan antara Mahathir dengan Anwar ini, maka Perikatan Harapan menjadi kuat. Itu satu omong kosong. Satu omong kosong. Ya. Bahkan saya berani menyatakan, sekiranya Mahathir ini dibawa kembali ke dalam Perikatan Harapan, maka Perikatan Harapan ini akan dipandang sebuah parti yang kencing. Ya, sebuah parti yang kencing. Parti yang kencing dan juga parti yang tidak lagi dipercayai oleh rakyat. Kerana 22 bulan itu, ya, 22 bulan itu adalah satu sejarah yang hitam bagi Perikatan Harapan kerana kita tersalah meletakkan seorang Perdana Menteri yang tidak ada langsung, ya, tidak ada langsung jiwa untuk melakukan reform kepada negara ini. Ya, sebab itu kita gagal. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Sebab itu kita gagal kerana Perdana Menteri ini memikirkan tentang kepentingan dirinya sendiri, kepentingan politiknya, dan di dalam hatinya, ya, sentiasa ada dendam kesumat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itulah Wabi Khalid Samad dengan bertanya mengapa Parti Keadilan khususnya menolak sekeras-kerasnya orang yang bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad ini. Ya. Saya amat bersetuju seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Mujahid, Dr. Mujahid Yusof di dalam live-nya semalam, tak salah saya, ya, di mana beliau menyatakan bahawa Pertahanan Harapan seharusnya fokus kepada usaha yang sedang dijalankan. Kerana itu adalah mandat Pertahanan Harapan yang masih belum berjaya di dalam progres, ya, masih dilaksanakan. Kita fokus kepada ini. Yang ini belum berjaya. Ya, mengapa kita yang ini tak berjaya lagi? Kita duk bincang benda-benda yang tidak ada pun dibincangkan dalam Majlis Presiden. Tentang Grand Coalition ini, ya, tentang cadangan Grand Coalition ini dibincangkan di luar Majlis Presiden. Tidak pernah dibincang, tidak pernah dibawa dalam mesyuarat Majlis Presiden pun. Ya, bincang di luar sana. Ya, Syafiq Abdul bercakap, semua sambut. Mahathir bercakap, semua sambut. Ya. Jadi mengapa kita fokus kepada benda yang tidak ada, yang tidak pernah dibincangkan dalam
mesyuarat Majlis Presiden. Dalam Majlis Presiden setakat ini ya adalah mengembalikan mandat rakyat. Selagi usaha ini tidak berjaya, fokus. Usahakan. Kalau kamu malas nak usahakan, jangan ganggu ataupun jangan pelekehkan orang lain yang nak usahakan. Apa lagi yang diberikan oleh Majlis Presiden? Iaitu persiapan pilihan raya. Ya, Majlis Presiden mengarahkan semua parti untuk memperlengkapkan jentera menghadapi pilihan raya. Mantap. Bermakna kita ada dua. Satu mendapatkan mandat rakyat. Satu lagi terus ya, untuk memperkasakan parti masing-masing untuk menghadapi pilihan raya. Supaya kalau gagal yang utama ini mendapatkan mandat rakyat, kita telah bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Mengapa kita fikir benda yang tidak pernah difikirkan sebelum ini dalam Majlis Presiden? Grand Coalition dan sebagainya. Ya, kalau ada parti lain, contohnya parti Putra, mungkin boleh dipertimbangkan. Ya, kerana dia tidak ada sejarah pengkhianatan dengan kita. Ya. Tapi parti Pejuang, siapa dia pemimpinnya? Mahathir Mohamad. Siapa dia Mahathir Mohamad? Orang yang menolak Anwar Ibrahim. Oh, yang memburukkan Anwar Ibrahim. Yang secara jelas, secara terbuka, menyatakan Anwar Ibrahim tidak layak jadi Perdana Menteri. Kerana Anwar Ibrahim ini memimpin sebuah parti, bukan parti Melayu, parti berbilang kaum. Maka Anwar Ibrahim ini tidak layak menjadi Perdana Menteri. Ya? Anwar Ibrahim tidak dapat sokongan daripada orang-orang Melayu, maka Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri. Itu keluar daripada mulut Mahathir Mohamad. Siapa lagi kita nak bawa masuk? Syafiq Abdal. Siapa Syafiq Abdal? Syafiq Abdal orang yang secara terbuka menyatakan lebih baik Parti Harapan tukar saja pengurusi Parti Harapan, tukar ketua pembangkang. Lihat, kedua-dua pemimpin, kedua-dua tokoh ini belum dibawa masuk dalam Parti Harapan pun telah berbunyi suara-suara sedemikian rupa. Ya, bayangkan kalau mereka berada dalam Parti Harapan, bagaimana Parti Harapan nak jadi kuat, kukuh dan bersatu padu kalau ada orang-orang yang mulut celupa, mulut yang tidak pernah menghormati orang lain, mulut yang ego, sombong dan bongkak ini berada dalam Parti Harapan. Amat malang sekali sekiranya dalam Parti Harapan ini ada orang-orang yang memberi sokongan kepada pemimpin-pemimpin sedemikian rupa. Ya. Kamu tidak menghormati Anwar Ibrahim, tidak ada masalah. Ya. Kita bukan mau kamu sembah taksub kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kalau kamu bawa pengkhianat ini ke dalam Parti Harapan, ya, dengan kamu nanti akan ditolak oleh penokong-penokong Parti Harapan yang kenal siapa Mahathir Mohamad dan yang kenal Syafiq Abdal. Ya. Kita telah terlalu banyak betul ansur sebenarnya, saudara, ya, untuk menerima Mahathir Mohamad ini. Ya. Dan bahkan keadilan juga adalah parti yang bertolak ansur begitu banyak sekali dengan Syafiq Abdal, Parti Warisan. Dalam pilihan raya negeri Sabah, ya, di mana kita menuntut 14 kerusi, tidak diberikan. Tidak ada masalah. Kita tidak pernah boikot, tidak pernah hentam Syafiq Abdal. Maka kita terima berapa banyak kerusi saja yang diberikan. Walaupun Parti Keadilan Rakyat memiliki cabang di seluruh parlimen di Sabah. Parti yang lama berada di Sabah. Ya. Dan mempunyai pengaruh yang agak besar, keahlian agak besar di negeri Sabah. Tetapi kita menghormati Syafi'i sebagai dia ketua warisan, dia ketua menteri Sabah ketika itu. Ya. Maka dia kata tidak boleh 14, bagi 7 atau 8 kerusi. Tidak ada masalah. Akhirnya kita akur, kita tidak menentang. Kita tidak pernah sabotaj. Kita menghormati beliau. Tapi beliau kalah. Keadilan bertanding 2 kerusi, masih boleh pertahankan lagi 2 kerusi yang sebelum ini. Ya. Dan parti APCO kalah teruk. Ya. Jadi tak bolehlah. Baru-baru ini pun Syafiq ada keluar kenyataan bahawa PRN Sabah dulu jatuh kerana pikiat lompat. Kerajaan dia dulu jatuh kerana adun pikiat lompat. Satu adun pikiat lompat kerana jatuh. Berapa banyak warisan yang lompat? Kenapa tak sebut? APCO yang lompat, kenapa tak sebut? Kenapa sebut seorang pikiat? Ya? Di sini pemikiran Syafiq Abdal sama dengan Dr. Mahathir Mohamad. Ya? Sentiasa nak mencari salah, ya, kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Sebab itu kita katakan bahawa kita menolak Tun Dr. Mahathir Mohamad bukan kerana emosi, kerana fakta yang jelas depan mata, di atas, ya, tingkah lakunya, ya, di atas kesombongan dan keegoan beliau itu, maka beliau tidak sepatutnya layak berada
di dalam Pakatan Harapan. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe